Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 12 ingin membentangkan tajuk faktor-faktor sekolah mempengaruhi perkembangan remaja. Definisi remaja. Dalam Kamus Dewan edisi baru, remaja ditakrifkan sebagai sudah cukup umur atau muda. Mereka pada umumnya mempunyai perasaan yang berbeza di dalam kehidupan mengikut lokasi kependudukan dan identiti yang dipengaruhi oleh budaya hidup mereka sendiri. Namun begitu, secara tidak langsung mereka berkongsi dalam aspek-aspek penumpuan dan pemerhatian, naluri kemudaan, harapan dan semangat serta daya perjuangan mereka. Menurut perspektif Islam, tidak ada dinyatakan istilah remaja secara khusus. Namun, golongan tersebut termasuk dalam kategori pemuda yang seringkali dinyatakan dalam pengertian bahasanya iaitu syabab atau fata. Manakala menurut istilah pula, remaja atau pemuda ini membawa erti satu peringkat umur manusia yang bermula daripada akil balik sehingga menjelang akhir usia 30-an. Manusia secara semula jadi mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang amat kompleks sifatnya bermula daripada peringkat awal kejadian sehingga sampai ke tahap terakhir kehidupan. Perkembangan ini mempunyai tahap-tahap tertentu yang merupakan peringkat-peringkat yang harus dilalui oleh seseorang individu dalam kehidupannya, melibatkan perkembangan fizikal, emosi, mental, moral dan sosial. Guru dan sekolah merupakan ejen perubahan dan bersama-sama diberi tugas untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu demi mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Tugas murni ini telah dimaktubkan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tahun 1988 iaitu pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, berpengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan dalam kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Sehubungan dengan itu juga, guru dan sekolah merupakan pengaruh yang paling penting dalam perkembangan pelajar daripada segi fizikal, intelek, emosi dan sosialnya. Guru yang bersifat penyayang dan cekap menguruskan aktiviti pengajaran, pembelajaran dalam bilik darjah akan melahirkan pelajar yang berilmu, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi kesumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran negara. Iklim sekolah yang kondusif serta dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan pengajaran pembelajaran akan membantu perkembangan kognitif, efektif dan psikomotor pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha binti Cik Man, nombor matrik 059201. Saya akan meneruskan pembentangan dengan faktor-faktor sekolah yang mempengaruhi remaja dari segi intelek. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi remaja dari segi intelek. Intelek merupakan kemampuan daya berfikir, memahami dan menganalisis. Faktor sekolah mempengaruhi perkembangan remaja dari segi intelek. Yang pertama ialah pencapaian akademik. Pencapaian akademik diukur menggunakan ukuran akademik yang standard. Ianya juga ditentukan oleh skor dan ujian yang menyumbangkan tentang konsep ilmu kepada seseorang. Semakin tinggi pencapaian seseorang pelajar itu, semakin kurang perlibatannya dalam salah laku jenayah. Pelajar yang mempunyai pencapaian yang tinggi kurang melibatkan diri dalam salah laku jenayah berbanding dengan pelajar yang mempunyai pencapaian yang rendah dan sederhana, serta pelajar yang mempunyai pencapaian yang tinggi kurang melibatkan diri dalam salah laku kekemasan diri berbanding dengan pelajar yang mempunyai pencapaian akademik yang sederhana dan rendah. Hal ini menunjukkan pelajar-pelajar yang cemerlang tidak akan melibatkan diri dalam masalah sosial ataupun masalah disiplin, manakala pelajar-pelajar yang mempunyai masalah prestasi yang rendah di dalam akademiknya akan semakin menurun. Akibat daripada ini, jika pelajar mempunyai pencapaian akademik yang tinggi dan baik akan memberi pengaruh yang baik kepada perkembangan remaja dan sebaliknya. Selain itu, kokurikulum juga menjadi faktor yang mempengaruhi remaja dari segi intelek. Jika seseorang itu menceburui bidang kokurikulum, ia akan menjadi seorang yang mempunyai keyakinan di dalam diri masing-masing, mempunyai sikap bertanggungjawab, berdaya tahan mental dan fizikal, bermoral, bersasiah tinggi dan mampu membimbing masyarakat serta berdedikasi. Ia juga memberi peluang kepada pelajar untuk mencari pengalaman dalam pertandingan maupun perlawanan. Malah, kurikulum juga dapat melahirkan seorang individu yang kreatif dan inovatif, sekaligus dapat mengasah bakat dan potensi diri serta teknik berfikir yang memerlukan keputusan segera tetapi bermakna bagi memperhalusi bakat pelajar.
Contohnya, pelajar terlibat secara langsung dengan permainan catur. Aktiviti kurikulum yang berpengisian amat bermanfaat kepada pelajar bagi mengamal dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperolehi melalui pembelajaran formal dalam kelas. Contohnya, kelab sejarah. Ianya dapat meningkatkan daya intelek pelajar dalam melahirkan semangat patriotik di dalam diri setiap pelajar. Contoh, kelab sejarah menganjurkan aktiviti melawat tapak-tapak bersejarah yang ditinggalkan oleh penjajah. Pelajar dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehinya dalam aktiviti kurikulum dengan bertukar pendapat di kalangan pelajar. Di samping itu, faktor sekolah yang mempengaruhi remaja di sekolah ialah belajar secara berkumpulan. Belajar secara berkumpulan ini mendatangkan banyak kebaikan dan juga keburukan. Ianya akan mendatangkan kebaikan jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, begitu juga sebaliknya. Belajar berkumpulan akan mendatangkan kebaikan sekiranya ia dilakukan bersama dengan kawan-kawan yang betul-betul ingin belajar. Tetapi jika dilakukan bersama kawan-kawan yang suka berborak tentang perkara yang tidak berfaedah, ia tentunya akan memberi kesan yang negatif kepada kita dan juga ahli kumpulan yang lain. Akhir sekali, ia dapat menilai tahap pencapaian diri serta mewujudkan persaingan yang sihat dan meningkatkan motivasi untuk belajar serta berusaha untuk menjadi lebih baik dalam pelajaran. Manakala keburukan belajar secara berkumpulan pula apabila mereka mendapat kawan sekumpulan yang mempunyai masalah disiplin yang teruk. Kawan sekumpulan juga boleh disebut sebagai rakan sebaya kerana kebanyakan aktiviti belajar secara berkumpulan adalah dalam lingkungan usia yang sama. Rakan sebaya merupakan remaja yang tergolong dalam peringkat umur yang sama atau mempunyai paras kematangan yang sama, seperti rakan sekolah yang mempunyai hubungan persahabatan dalam berkongsi pengalaman, perasaan dan pandangan tentang kehidupan masing-masing. Pada peringkat umur remaja, rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam membentuk akhlak dan peribadi remaja. Remaja terdedah kepada pengaruh rakan sebaya kerana mereka lebih cenderung untuk mengambil risiko secara berkumpulan berbanding bersendirian. Sebagaimana yang kita sedia maklum, kesan yang baik daripada belajar berkumpulan ialah idea dan pemikiran dapat dikongsi bersama-sama. Tambahan pula, belajar berkumpulan dapat memudahkan menerima pelajaran, meminta bantuan daripada rakan-rakan yang lebih bijak dan dapat mengetahui maklumat dengan lebih cepat serta boleh menjalinkan hubungan persahabatan melalui pembelajaran. Selain itu, rakan sebaya juga menjadi pilihan utama sebagai tempat meluahkan segala masalah berbanding dengan keluarga mereka sendiri. Remaja gemar mencari rakan sebaya sebagai tempat untuk meluahkan masalah dan mendapatkan perhatian kerana hubungan persahabatan yang diminta berdasarkan perkongsian sikap yang sama menyumbang kepada homogeniti kumpulan rakan sebaya. Dalam usia remaja yang sedang mengalami transisi dari zaman kanak-kanak ke peringkat dewasa, ia membuatkan mereka mempunyai perasaan ingin tahu. Justru, setiap perkara yang berlaku di sekeliling persekitaran remaja ini akan mengundang perasaan ingin tahu dan akhirnya akan mendorong mereka untuk mencuba melakukan perkara itu mengikut kehendak diri sendiri tanpa mengambil kira kebaikan dan keburukan perkara tersebut. Di zaman penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi yang pesat di Malaysia, masyarakat berdepan dengan cabaran yang sangat besar di dalam mengawal remaja-remaja dari tidak menyalahgunakan internet ataupun teknologi ini. Antara contoh penyalahgunaan IT yang popular pada zaman sekarang ialah penyebaran video dan gambar-gambar yang tidak senonoh. Jika penggunaan komputer ini tidak diawasi ataupun dikawal, remaja akan menggunakan komputer itu untuk aktiviti yang tidak berfaedah. Natijahnya, semua faktor di atas akan mendatangkan kebaikan dan juga keburukan kepada perkembangan remaja di sekolah. Ianya di atas diri kita sendiri sama ada ingin mendapatkan pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk untuk perkembangan remaja yang akan datang. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Syamilah binti Ahmad Tajuddin, nombor matrik 059277. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai faktor-faktor sekolah mempengaruhi perkembangan remaja dari segi emosi. Emosi merupakan sebuah perasaan yang mendorong seseorang individu untuk memberikan respon atau bertindak terhadap stimulasi maupun rasangan yang berlaku kepada dirinya, sama ada dari dalam diri ataupun luar. Emosi juga berasal daripada perkataan impetus atau emover yang bermaksud sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu. Contohnya, emosi gembira mendorong untuk kita tertawa. Contoh yang lain, emosi sedih mendorong kita untuk menangis.
Emosi juga turut berhubung dengan perubahan fisiologi dan juga pelbagai fikiran, sehingga emosi ini menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi emosi remaja, yang pertama adalah peperiksaan awam. Memasuki usia remaja, mereka akan mula menyedari bahawa pendidikan sangat penting untuk masa depan. Para remaja akan merasa terbeban dan sedikit beremosi menjelang hari-hari peperiksaan, contohnya peperiksaan SPM. Para remaja juga bimbang dan risau sekiranya mereka tidak mencukupi masa untuk mengulang kaji pelajaran. Mereka juga merupakan harapan keluarga. Tekanan daripada ibu bapa dan guru-guru turut menjadi faktor perubahan emosi mereka. Tetapi, ada juga sesetengah remaja menjadikan tekanan ibu bapa dan guru-guru sebagai dorongan dan semangat untuk mereka terus berjaya. Kerana bagi mereka, redha ibu bapa dan guru amat penting. Seterusnya, aktiviti co-curriculum. Aktiviti co-curriculum ini merupakan faktor perubahan emosi remaja berlaku. Remaja merasakan aktiviti co-curriculum ini memenatkan mereka dan menjadikan masa mereka lebih padat. Tetapi terdapat juga sesetengah remaja yang menjadikan aktiviti co-curriculum ini sebagai satu inisiatif untuk meringankan tekanan ketika belajar. Faktor-faktor perubahan emosi remaja yang terakhir adalah program-program sekolah. Remaja-remaja yang berjawatan akan lebih beremosi kerana mereka perlu memberikan komitmen terhadap jawatan mereka serta program-program yang akan diadakan. Para remaja ini juga berpendapat bahawa dengan jawatan dan komitmen yang ada, mereka merupakan harapan sekolah dan juga contoh kepada para remaja yang lain untuk berjaya. Emosi mereka sebenarnya akan lebih stabil jika mereka menyedari bahawa tanggungjawab serta amanah yang dipikul sebenarnya akan membantu mereka untuk berjaya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nufadlina binti Muhammad Taib, nombor celik 059918. Saya akan menerangkan tentang tajuk faktor sekolah mempengaruhi perkembangan remaja dari segi sosial. Faktor kesedaran sosial boleh menjadi sumber pembelajaran kepada proses pembentukan tingkah laku seseorang melalui pelbagai corak pembentukan sosial seperti pemodelan, malu malas, dorongan dan juga halangan. Terdapat dua interaksi utama di sekolah iaitu interaksi dengan bersama guru dan juga interaksi bersama rakan sebaya. Yang pertama adalah guru. Guru mewujudkan hubungan sosial yang baik dengan pelajar. Terdapat kajian menunjukkan bahawa pelajar yang mendapat dukungan sosial dan sokongan yang positif daripada guru lebih bersifat keterbukaan. Sifat keterbukaan ini penting dalam menunjukkan perkembangan komunikasi pada pelajar. Sikap ini dapat membantu pelajar mengetahui kemampuan diri mereka sendiri, mengetahui perasaan mereka sendiri, mewujudkan suasana komunikasi yang efektif, mewujudkan hubungan yang mesra dan menghindari daripada gangguan emosi dan psikologi. Yang kedua, guru memberikan jangkaan yang positif pelajar. Dalam istilah psikologi terdapat istilah iaitu self-fulfilling prophecy, yang maksud apa yang kita jangkakan akan berlaku itulah akan berlaku. Di sini dan jika kita menjangkakan perkara yang tidak berasas, maka tindak laku yang tidak berasas juga akan berlaku. Okay. Di sini guru perlu memandang dan memberi sangkaan yang positif kepada pelajar. Jika guru memandang pelajar lemah terhadap sesuatu, tak motivasi mereka, maka mereka akan betul-betul lemah dalam prestasi pelajaran dan juga pengembangan mereka sendiri. Di sini, penting guru memandang positif kepada perkembangan dan prestasi pelajar di sekolah. Yang ketiga adalah meningkatkan minat, komitmen dan juga motivasi pelajar. Guru perlu memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dengan kaedah-kaedah pembelajaran yang menarik untuk menarik minat pelajar lebih semangat untuk belajar. Hal ini kerana minat, semangat dan usaha untuk belajar akan membantu pelajar untuk mencapai kecabangan dalam pembelajaran mereka sendiri. Dan mereka di situ akan membantu mempertingkatkan intelektual serta emosi mereka. Dan
Interaksi yang kedua adalah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya adalah golongan remaja yang berada dalam satu golongan umur yang sama dan mempunyai kematangan yang sama dan mempunyai hubungan yang rapat dalam berkongsi pengalaman, pandangan tentang hidup. Berdasarkan teori Piaget, moral kanak-kanak lebih efektif, lebih berinteraksi apabila berinteraksi dengan rakan sebaya berbanding dengan ibu bapa. Pada pendapat beliau, ibu bapa berada pada peringkat yang kurang matang seperti memberi hadiah ataupun memberi hukuman untuk mempromosikan bahawa penilaian moral itu berdasarkan kepada kuasa orang dewasa. Namun bagi rakan sebaya, mereka mengutamakan kesamarataan dalam hubungan sosial. Pelajar ataupun remaja yang berada dalam pengaruh yang salah akan berisiko pada masalah salah laku sosial. Seperti terdapat kajian menunjukkan bahawa mereka yang berkawan rapat dengan penyalahgunaan bahan berkemungkinan besar akan terlibat dalam kegiatan yang sama. Dan faktor rakan sebaya menjadi faktor yang tinggi dalam berlaku masalah salah laku sosial dalam kalangan remaja. Namun pun begitu, apabila remaja berada dalam satu lingkungan sosial yang positif, mereka akan menyerap nilai-nilai murni dan membentuk pribadi yang positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ain binti Roslan, nombor metrik 059299. Jadi yang seterusnya saya akan berkongsi kepada anda berkaitan dengan implikasi sekolah mempengaruhi perkembangan remaja. Remaja adalah mereka yang berumur di antara 13 hingga 20 tahun. Oleh yang demikian, separuh dari umur berikut adalah remaja yang masih bersekolah. Perkembangan remaja merupakan suatu perubahan tingkah laku yang tersusun dan teratur. Semua perubahan dan perkembangan ini akan membantu remaja dalam proses kematangan. Menurut Carl E. Gerritsen berpendapat bahawa perkembangan remaja dapat dilalui daripada tindakan yang saling berkaitan di antara perkembangan secara semula jadi dan perkembangan pendidikan. Perkaitan di antara remaja dan sekolah dipengaruhi oleh faktor perkembangan yang di mana remaja bukan sahaja berubah personaliti atau kepribadiannya melalui institusi keluarga sahaja, namun institusi pendidikan atau sekolah juga mempunyai hubungan kait yang kuat dalam mempengaruhi perkembangan remaja. Implikasi yang pertama yang dapat kita perolehi adalah dapat melahirkan remaja atau pelajar yang berkeyakinan diri dan bersifat keterbukaan dalam berfikir. Keyakinan diri berkait dengan maruah atau harga diri yang cenderung untuk mempunyai imej yang positif. Bersifat keterbukaan pula lebih kepada menghormati dan menegakkan keputusan diri sendiri dan menerima pandangan orang lain. Remaja yang mengaplikasikan perkara ini akan dapat membentuk insan yang lebih baik. Sebagai tamsilnya dapat kita lihat apabila seseorang remaja itu terlibat dalam barisan kepimpinan seperti pengawas sekolah, remaja tersebut akan dapat mendorongnya untuk lebih bertanggungjawab dan berfikir secara rasional dalam membuat sesuatu keputusan. Implikasi yang kedua pula adalah dengan menerapkan remaja dengan nilai-nilai moral dan etika. Nilai moral dan etika ini memainkan peranan yang penting dan tidak tertumpu di sekolah sahaja, bahkan mendepani dalam kalangan masyarakat dan negara, serta apabila kelak dewasa juga perkara ini perlu diterapkan untuk generasi yang seterusnya. Pemilihan rakan yang tepat adalah amat penting dalam memastikan pembentukan sahsia diri kerana pergaulan remaja dalam lingkungan yang salah berkemungkinan boleh merosakkan kehidupan remaja dan perkembangannya. Para guru hendaklah peka supaya pembelajaran dan pengajaran yang menarik juga mempengaruhi atau mendorong perkembangan remaja di sekolah. Apabila guru-guru menyediakan pembelajaran yang tidak efisien dan kondusif, akan menjadikan remaja atau pelajar berasa bosan dan mempunyai keinginan untuk melakukan kegiatan yang tidak bermoral seperti merokok, ponting sekolah dan sebagainya.
Hal ini juga kita perlu ketahui bahawa usia remaja merupakan fasa yang paling sensitif kepada permulaan tingkah laku, emosi dan juga mental. Jadi dalam memupuk nilai moral dan etika ini, semua pihak hendaklah memberi perhatian yang sepenuhnya kerana nilai dan moral etika ini akan menjadi kayu pengukur sebenar sebuah negara maju dan bertamadun. Implikasi yang ketiga pula adalah dapat mengurangkan dan membantu masalah penyesuaian sosial remaja. Remaja di usia muda ini mempunyai pelbagai perkara yang perlu difikirkan, dilakukan dan juga bertindak ke atas sesuatu perkara. Sekiranya di dalam institusi keluarga juga tidak mampu untuk menangani permasalahan ini, maka sekolah berperanan penuh dalam memahami situasi berikut. Emosi dan perasaan yang dihadapi oleh seseorang remaja sangat aktif dan sensitif dan kadang-kadang ia sukar untuk ditangani. Dalam hal ini, guru kaunseling memainkan peranan yang penting bagi memenuhi dan memahami permasalahan yang berlaku oleh remaja tersebut supaya setiap permasalahan yang berlaku akan dapat diluahkan dan diselesaikan dengan cara yang lebih profesional dan tidak mengundang kepada perkara-perkara yang buruk kepada remaja tersebut. Secara kesimpulannya, hasil daripada perbincangan dapat disimpulkan bahawa sekolah memainkan peranan yang cukup penting dalam mempengaruhi perkembangan remaja. Hal ini sekaligus mengisyaratkan bahawa urusan mengembangkan potensi dan pendidikan terletak dalam konteks persekolahan. 5 elemen pembelajaran di sekolah yang sedia wujud dalam kehidupan pelajar perlu digerakkan secara bersepadu agar mereka turut memberi sumbangan yang positif terhadap pembinaan generasi muda yang dinamik, berketerampilan dan berakhlak mulia. Sungguhnya remaja yang unggul dan berkualiti adalah remaja yang dapat membangunkan negara supaya lebih setanding dan maju dengan negara-negara lain. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.